Nama saya Muhammad Afiq Wasi Muhammad Sri. Nama saya Nurhana Syakirah binti Zaini. Saya Nur Syairah binti Zulkifli. Hari ini kami akan membincangkan tugasan yang bertajuk Dengan merujuk kepada salah satu legend, analisakan pendekatan yang diguna pakai oleh Amerika Syarikat dalam menjalinkan hubungannya dengan negara luar sejak penghujung abad ke-20. Jadi, apa tunggu lagi? Ayo! Pada bahagian pengenalan, kesedaran hak asasi dan isu kemanusiaan muncul setelah Perang Dunia Kedua apabila masyarakat menerima pengisytiharan hak asasi manusia sejagat 1948 sebagai satu piagam bersama. Pengisytiharan ini mengiktiraf bahawa setiap manusia dilahirkan bebas memiliki hak yang sama rata. Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama politik luar negara Amerika. Kedua-dua wilayah ini mempunyai konsep saling bergantung di mana Amerika memerlukan minyak bagi pertumbuhan industri, manakala wilayah Timur Tengah pula memerlukan Amerika bagi mengimbangi kuasa Britain yang luar biasa. Keterlibatan Amerika di wilayah Timur Tengah pada mulanya agak kurang kerana wilayah tersebut di bawah penaklukan Perancis, Britain dan Turki dengan kuasa silih berganti. Wilayah Timur Tengah penting dari segi perekonomian dan perdagangan dunia. Oleh itu, Amerika menjaga kepentingan tersebut dengan melakukan pendekatan melalui hak asasi dan kemanusiaan di Timur Tengah. Wilayah-wilayah yang terlibat ialah Iran, Palestin, Israel, Libya dan Iraq dan Kuba dan Afghanistan. Terdapat beberapa kesan daripada pendekatan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat. Baik, untuk tajuk seterusnya iaitu 2.0, pendekatan hak asasi dan isu kemanusiaan oleh Amerika dalam menjalinkan hubungan dengan negara Timur Tengah. 2.1 iaitu Iran. Amerika Syarikat berasa terancam dengan kepentingan nasionalnya di Timur Tengah ketika Iraq melancarkan serangan ketenteraannya terhadap Kuwait. So, revolusi Iran ni dia telah merubah corak pengaruh Amerika di rantau Timur Tengah yang melihat kebangkitan negara Republik Islam pimpinan Khomeini sebagai musuh utamanya. Setahun selepas revolusi tersebut, Amerika menyokong Iraq untuk melancarkan perang Iraq dengan Iran yang berlangsung selama 8 tahun. So, hubungan Amerika dengan Iran seringkali mengalami pasang surut dan secara tidak langsung revolusi Iran ni pada tahun 1979 merupakan salah satu rentetan peristiwa sejarah pasca merdeka yang melibatkan satu pergerakan politik dan krisis jati diri di peringkat antarabangsa dengan negara Palestin dan juga Israel. So, dalam negara Palestin dan Israel ni terdapat perjanjian Oslo yang menjadikan mereka ni sebagai orang tengah antara perdamaian antara Palestin dan juga Israel. Jadi perjanjian Oslo ini merupakan proses perdamaian yang merangkumi hubungan diplomatik dan politik bagi mengharmonikan hubungan Arab-Israel yang berkaitan dengan Palestin. So, proses ini melibatkan 7 perjanjian berlainan dalam pelbagai persidangan ekonomi dan politik antarabangsa. Jadi Amerika Syarikat ini sebagai orang tengah antara Israel dan juga Pertubuhan Pembebasan Palestin atau dikenali sebagai PLO cukup memberi kesan yang besar kepada Israel dan juga Palestin berkaitan dengan status akhir, penyelesaian, pelarian, penempatan air, hubungan dengan negara jiran dan paling penting sekali adalah hak kembali rakyat Palestin serta kedudukan Baitul Maqdis. Walau bagaimanapun, sejarah pernah mencatatkan bahawa rundingan ini mendatangkan hasil kepada kedua-dua belah pihak dan akhirnya mendatangkan kekecewaan kepada rakyat Palestin. So, ada juga pihak yang mendakwa perjanjian ini adalah sebuah perjanjian yang gagal. Terusnya, selain itu, proses damai Oslo ini juga disusuli oleh beberapa persetujuan antara Israel dan juga PNA yang menandatangani Cairo Agreement on the Gaza Strip and Jericho yang mempunyai 2 fasa dalam melaksanakan pemindahan kuasa Israel kepada Palestin. Melalui penjajahan Oslo ini, Israel bersetuju untuk berundur dari Gaza dan memberikan Palestin memerintah wilayah sendiri. So, Israel ini juga bersetuju untuk berunding berkaitan tentang status Jerusalem, status Jerusalem, penempatan dan juga sempadan pada rundingan yang akan datang. Kita dapat lihat pada negara Libya dan juga Iraq, Amerika Syarikat ni dia banyak mempengaruhi struktur sosial masyarakat dalam sesebuah negara.
So menerusi perluasan kuasa ni, Amerika telah mempengaruhi corak sosial masyarakat negara lain menerusi pelbagai aspek. Seterusnya, kuasa hegemoni Amerika telah jelas digunakan menerusi isu Libya yang menentang tentera Gaddafi. Seterusnya, menggulingkan kerajaan pimpinan Gaddafi dengan menewaskan angkatan tenteranya. So Amerika ni dan tentera Muhammad Gaddafi ni dia terlibat dalam beberapa siri pertempuran, dan kerajaan Libya ni juga dia mengimplementasikan operasi keganasan terhadap Amerika, terutamanya pada tahun 1986 lah, menerusi pengeboman disko di Berlin, dan juga Amerika membalas dendam dengan mengadakan pengeboman di Libya. Jadi kawasan Timur Tengah ini merupakan kepentingan kepada Amerika dalam melaksanakan agendanya. Buktinya terjadi satu invasi Iraq terhadap Kuwait. Amerika bertindak tegas terhadap Iraq dan memberikan peluang kepada Arab bagi menyelesaikan masalah ini. Baik, seterusnya untuk negara Cuba dan Afghanistan, peradaban ini telah pulang ke Cuba dan mencetuskan satu kekacauan dan serangan di Bay of Pigs pada tahun 1961. Kerajaan Fidel Castro dengan segera menumpaskan aktiviti tersebut. Oleh demikian, agensi CIA dan juga Amerika telah melatih pelarian dari Cuba ini, tetapi kurang dari segi kemahiran dan juga keselamatan bagi menentang sistem yang dikawal oleh komunis. Namun begitu, hubungan negara tersebut dengan Soviet Union berubah apabila Amerika menarik diri daripada Asia Tengah. Walaupun Afghanistan mempunyai hubungan yang baik dengan Soviet, tetapi mereka mengikut semua pemerintahan dan pentadbiran dari negara Amerika. Pada tahun 1970-an, terjadi satu perang yang melibatkan pemberontak Islam dari Afghanistan dan Amerika secara rahsia melalui CIA, dan menyatakan sokongan penuh kepada pemberontak Islam yang menggelarkan diri mereka sebagai mujahidin. Amerika membantu mujahidin tersebut dari segi bantuan kewangan dan juga senjata bagi keperluan mujahidin di Afghanistan. Menerusi bahagian ini, saya akan membincangkan berkenaan kesan pendekatan hak asasi dan isu kemanusiaan Amerika di Timur Tengah. Kesan yang pertama adalah menghentikan penyebaran ideologi komunis secara paksaan di Timur Tengah. Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, muncul Amerika dan Soviet Union sebagai dua buah kuasa besar dunia. Kedua kuasa ini bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan keluasan ideologi masing-masing, di mana Amerika telah memperluaskan liberalism dan Soviet telah meluaskan komunisme. Ideologi ini telah berkembang di Timur Tengah. Afghanistan tidak mengaplikasikan ideologi komunis meskipun mempunyai hubungan yang baik dengan Soviet Union sejak sekian lama. Afghanistan dilihat lebih cenderung untuk mengikuti gaya barat dalam pemerintahannya. Perkara sebegini telah mendatangkan kemarahan kepada pihak Soviet Union, secara langsung menyebabkan pembunuhan kepada Presiden Afghanistan Muhammad Taraki yang dilaksanakan oleh penyokong Parti Komunisme. Presiden kedua yang telah diangkat oleh parti tersebut, iaitu Hafizullah Amin, turut dibunuh oleh Soviet Union kerana menyangka beliau merupakan ejen CIA. Soviet Union telah menaikkan calonnya sendiri, iaitu Muhammad Kamal, dan menjadikan beliau sebagai boneka terhadap kuasa berkenaan. Perkara ini telah mendatangkan kemarahan kepada rakyat dan menyebabkan kebangkitan dalam golongan mujahidin. Perkara ini turut memberi peluang kepada tentera Soviet untuk masuk dan menyebabkan perang Soviet Afghanistan pada 1979. Amerika berpihak kepada mujahidin dengan memberikan kemudahan kewangan dan persenjataan. Malah turut memanggil sekutu-sekutunya seperti Britain, Perancis dan lain-lain untuk bersama menyokong Afghanistan. Akibatnya, Soviet Union telah kalah pada tahun 1989. Kesan yang kedua adalah penggolakan dan pencabulan hak asasi manusia oleh pemerintah di Timur Tengah. Pergolakan di dalam wilayah Timur Tengah dilihat tidak memberi kesudahan kerana masing-masing bersaing untuk mendapatkan kepentingan. Situasi ini menyebabkan munculnya kesaliman dalam kepimpinan di wilayah Timur Tengah. Saddam Hussein adalah contoh diktator, iaitu daripada negara Iraq, menerusi hasil daripada perang Iran-Iraq 1980 sehingga 1988. Revolusi yang telah bermula akibat daripada revolusi Iran ini telah memunculkan pemimpin Syiah seperti Ayatollah Khomeini yang menentang Amerika. Revolusi ini turut menggulingkan dinasti Pahlavi. Amerika telah menghasut Saddam Hussein untuk bertindak ke atas perkembangan politik yang berlaku di Iran, dengan ia menyatakan bahawa menggugatkan kepentingan
tersendiri terhadap Iran dan Iraq. Syiah yang menerusi Ayatollah dan Sunni menerusi Saddam telah mempunyai hubungan yang buruk sejak sekian lama, berikutan perbezaan pandangan mazhab secara tidak langsung menyebabkan peperangan itu tercetus. Pencokongan Amerika terhadap Iraq telah dibuat disebabkan ingin menjaga pengaruh Amerika di Timur Tengah. Selain Iran telah membuat pembatalan terhadap perjanjian dengan Amerika yang telah berlangsung sejak zaman dinasti Pahlavi lagi. Amerika telah memberi bantuan persenjataan dan kewangan terhadap Iraq. Kemenangan yang dimiliki Iraq telah menyebabkan Saddam merasakan perlu memonopoli lebih banyak ekonomi di rantau Timur Tengah. Diktator ini telah melaksanakan pembunuhan terhadap masyarakatnya sendiri yang bertentangan beliau, meskipun mempunyai sealiran pandangan atau sefahaman agama dengan beliau. Beliau telah melaksanakan ekspedisi ketenteraan ke Kuwait dan melancarkan perang. Pihak dunia telah memberikan amaran tetapi tidak diendahkan oleh Saddam Hussein. Akibatnya, Amerika dan bantuan sekutunya sebanyak 32 buah negara telah melancarkan perang terhadap Saddam, menyebabkan kekalahan teruk oleh yang diterima oleh diktator tersebut. Saddam telah ditahan dan dijatuhkan hukuman atas jenayah perang dan kemanusiaan pada tahun 2003. Kesimpulannya, Amerika Syarikat turut melibatkan diri dalam merebut kuasa terhadap wilayah Timur Tengah untuk menjaga kepentingannya. Pelbagai dasar telah dijalankan oleh Amerika Syarikat sama ada dari aspek ekonomi, politik dan sosial. Dalam tugasan ini, kita membincangkan pendekatan sosial yang dijalankan oleh Amerika Syarikat iaitu melalui hak asasi dan kemanusiaan. Pendekatan hak asasi yang dijalankan oleh Amerika Syarikat di Timur Tengah tidak semestinya membawa kepada kesan yang positif, malah ia turut memberi kesan yang negatif terhadap wilayah tersebut.